السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayah dan inayah yang diberikan oleh Allah taala pada malam ini. Kita diberikan kekuatan, diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah taala untuk dapat kita bersama-sama menghidupkan malam yang ke-9 Ramadan. Alhamdulillah, pejam celik sebentar saja Ramadan telah berlalu, selama 8 hari yang telah pergi, dan sekarang ni kita sudah pun berada di penghujung fasa 10 yang pertama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mana katanya 10 yang pertama ini bila berlalu pergi, maka berbakilah kita lebih kurang 20 hari lagi saki-baki Ramadan yang Allah berikan peluang kepada kita untuk kita mendapatkan sebesar-besar kurniaan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, insya-Allah untuk malam ini saya nak berkongsi kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala berkenaan dengan iaitu bagaimana penting untuk kita menjadikan diri kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah senaraikan, yang Allah tengok amalan kita, Allah pandang amalan kita, Allah perhati amalan kita, dan Allah memilih, mengkabulkan, mengganjarinya, dan kemudiannya Allah Ta'ala jadikan amalan-amalan itu sebagai asbab untuk kita mendapat suatu hadiah yang sangat istimewa, iaitu adalah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan ni bulan yang orang tak nampak dia punya keistimewaan. Sebab apa? Disebabkan benda-benda ghaib ni, kelebihan Ramadan ni bendanya sifatnya ghaib, kita tak nampak. Rahmat Allah tak nampak, keampunan Allah tak nampak, pintu syurga dibuka tak nampak, pintu neraka ditutup tak nampak. Yang kita nampak bazar Ramadan. Yang tu confirm nampak. Setakat ni tak pernah lagi dah saya jumpa orang yang bila tanya dia, "Ji, bazar kat mana? Kawasan sini bazar mana?" Dia confirm boleh jawab, "Bazar kawasan tempat saya sekian-sekian Ustaz." Dia siap dia boleh bagi tahu lagi. Kalau Ustaz nak beli menu apa, lorong ni, kedai nombor berapa, dia hafal semua lot kedai tu ada berapa tapak. Ajaib dia punya hafazan dia. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebutkan dalam banyak riwayat, setiap hari, setiap malam Allah Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya yang Allah Ta'ala akan merdekakan mereka daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika 'inda kulli fatrin." Atau kama qala,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memilih hamba-Nya yang dimerdekakan daripada api neraka bila? Yang pertama sekali Allah pilih adalah waktu kita berbuka puasa. Masa kita dengar azan maghrib tu, punya seronok nak buka puasa, dah lama mengidam air bandung cincau, duk cari-cari tak jumpa, dapat rezeki nak berbuka. Masa kita teringin nak menikmati rezeki Allah waktu berbuka, kita terlupa satu benda, yang pada saat dan ketika itu berlakulah satu peristiwa yang sangat penting, yang kita tak tahu, yang berada di alam ghaib, iaitu Allah perintahkan kepada para malaikat. Malaikat siapa? Dua malaikat. Satu, malaikat yang menulis al-qalam, yang menulis Lauhul Mahfuz. Nombor dua adalah malaikat penjaga neraka. Allah firman kepada mereka, wahai para malaikatku, aku ingin kau saksikan hambaku fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, dan seterusnya, disebut nama satu persatu. Buangkan, padamkan nama-nama mereka dalam senarai ahli-ahli neraka. Makna katanya dalam bahasa kita yang mudah ni, masa peristiwa kita berbuka puasa tu, sekiranya wal'iyadu billah, seandainya kita minta berlindung pada Allah, kalau nama tu ada dalam senarai neraka, Allah akan leftkan kita. Kita nak left diri tak boleh, pasal kita bukan admin. Jadi kita nak keluar sendiri daripada grup anak senarai ahli neraka tu belum tentu lagi lah. Ya, pasal kita tak tahu amalan kita lebih banyak ke, dosa kita lebih banyak ke, amalan yang banyak tu diterima ke ataupun tidak ke. Maka inilah peluang dia. Peluang Allah bagi pada setiap di antara kita pilihan untuk membebaskan diri sendiri daripada api neraka. Kalau bulan-bulan lain, kita boleh usahalah taubat nasuha, buat amal soleh, macam-macam kebajikan kita boleh buat, tapi kita tak pasti. Namun bulan ni Allah akan berikan kepastian. Allah akan merdekakan hamba-Nya. Yang pertamanya di waktu saat berbuka puasa. Nombor dua, dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min layali Ramadan. Allah Ta'ala itu dia memilih kali yang keduanya hamba-hambanya yang dimerdekakan daripada api neraka, dan ianya berlaku pada setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Sebab itu, macam mana kita nak bagi kita tersenarai dalam golongan ini? Yang pertama, kata para ulama, sebelum menjelang waktu saat berbuka puasa, itu adalah waktu yang mustajabnya doa. Waktu apa? Waktu mustajabnya doa. Tapi yang kita sedihnya, masa tu orang tak nak berdoa, orang nak tunggu baca doa buka puasa je. Selain daripada doa buka puasa, dia tak nak baca. Ini rugi. Sebab tu ulama-ulama yang silam, bila nak menjelang berbuka puasa, mereka duduk di hadapan rezeki Allah, berhadapkan ke arah kiblat, mereka menadah tangan dan mereka minta 3 perkara. Yang pertama, mereka minta supaya Allah Ta'ala menerima ibadah puasa mereka. Ya Allah, terimalah ibadah puasaku. Maknanya mereka minta Allah Ta'ala terima ibadah puasa mereka. Ganjarkanlah ibadah puasa kami. Jadikanlah ibadah puasa kami ini sebagai benteng kami daripada api neraka di hari akhirat. Itu yang pertama.
Yang kedua, mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka di antara hamba-hamba Allah yang Allah keluarkan daripada senarai ahli neraka. Minta dikeluarkan daripada senarai ahli neraka. Antaranya doa yang kita boleh baca, Allahumma ja'alni min mutaqaika minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang kau merdekakan, yang engkau lepaskan, yang kau bebaskan daripada sekalian hamba-hambamu yang lain daripada api neraka. Itu nombor dua. Nombor dua. Nombor tiga, yang mereka minta dan pohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka minta kepada Allah agar mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah di hari akhirat, yakni ke dalam syurga Ar-Rayyan. Syurga Ar-Rayyan. Sebab itu ada sebagian ulama dia doa selepas dia meneguk air. Sebab Rayyan ni berasal daripada perkataan Ar-Ray. Ar-Ray ni maknanya puas. Ataupun sebab tu orang Melayu dia panggil puasa tu puasa. Daripada perkataan bila orang berbuka puasa, dia puas kerana hilang dahaganya daripada perkataan Ar-Ray. Tapi yang kita sedih, dia bukan puas minum air tu. Dia ada satu penyakit, bila kita tanya apa tu puasa, berpuas-puasan. Maknanya puas sangat makan nasi berbuka sampai membazir. Yang tu bukan puasa namanya, berpuasan, berpuas-puasan. Jadi mereka doa apa? Ya Allah, jadikanlah dengan asbab ibadat puasaku ini, Engkau masukkanlah aku di antara hamba-hambamu ke dalam syurga Ar-Rayyan, iaitu syurga yang bila ahlinya masuk dalamnya, mereka diberi minum air mata air dalamnya, mereka tidak akan haus selama-lamanya. Dan bila mereka masuk, kata Nabi, mereka tak akan keluar. Mereka tak akan keluar lah. Dan tak ada siapa boleh masuk ke syurga itu melainkan orang yang berpuasa sahaja. Itu tiga doa ni. Jadi kalau boleh, mulai esok sebelum kita berbuka puasa, sebelum menjelang berkumandangnya azan maghrib, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah perkenankan bagi kita tiga perkara tadi. Tiga perkara itu. Kalau masa waktu malam, kan malam tadi qiyam, malam ni tadi lepas tarawih, Allah pilih lagi senarai mereka yang dibebaskan daripada api neraka. So apa doa mereka? Doa mereka juga tiga perkara yang sama. Pertama, mereka minta Allah menerima ibadat qiyamul lail kita, yakni ibadat tarawih kita, solat tahajud kita nanti ke, ataupun salat tarawih, salat witir, kita minta Allah Ta'ala terima, Allah ganjar, Allah kabulkan, Allah ganjarkan. Nombor dua, kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala yang kedua adalah kita minta agar Allah membebaskan kita daripada api neraka. Sebab setiap malam Allah Ta'ala merdekakan hamba-hambanya daripada api neraka juga. Dan nombor tiga, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masukkan kita ke dalam sebuah rumah istana di dalam syurga yang diberi nama syurga itu adalah Baitul Mahmud, atau juga disebut Baitul Hamdi. Baitul Mahmud ataupun Baitul Hamdi. Kenapa? Sebab kalau kita baca dalam surah Al-Isra, kenapa Nabi SAW tak tinggalkan salat malam? Sebab Allah kata dalam firman-Nya,
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah kata, dan sebahagian daripada malam wahai Rasulullah, bangunlah kamu untuk bertahajud. Tarawih ni sembahyang malam lah, sebahagian daripada salat malam di dalam bulan Ramadan. Kami tambahkan bagi kamu satu kewajipan dengan salat tahajud. Semoga kamu bila balik di hari akhirat, Allah akan bangkitkan kamu di satu kedudukan yang dinamakan maqaman mahmud, iaitu kedudukan orang-orang yang terpuji. Kedudukan orang-orang yang terpuji. Jadi ulama kata, antara salah satu daripada istana ataupun bilik VVIP yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang terpilih sahaja, iaitu dinamakan Baitul Hamdi atau Baitul Mahmud. Hebat istana ni tuan-tuan. Kalau kita baca dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, kalau kita nak dapatkan bilik ni, kita kena gabungkan, kita kena iringkan, kita kena campurkan antara puasa kita dengan beberapa amalan yang lain. Ada 3 amalan kita kena campurkan dengan ibadat puasa kita, baru boleh duduk dekat bilik VVIP tu yang Nabi SAW sebut, yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Bilik ni hebat tuan-tuan, sehingga kan dalam riwayat, dalam syurga ni dia ada banyak bilik, ya, yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, lahum fil ghurufati aminun, mereka duduk dalam bilik-bilik yang penuh dengan keamanan dan keistimewaan. Bahkan dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, ghurafun tajri tahtahal anhar, ada bilik bawahnya air mengalir. Siapa kat sini pernah pergi Maldives? Ada siapa pernah pergi Maldives? Saya tak pernah lah, tapi pernah tengok Nilofa dululah sebelum Covid, dia pernah share satu Instagram dia, iaitu satu bilik percutian di Maldives tu tuan-tuan. Dia punya bilik tu dalam laut, dalam air laut, tapi bukanlah tengah laut tu, tapi dalam kawasan berdekatan dengan pantai lah. Bila kita masuk dalam bilik tu, ni bumbung bilik kita ni kaca, kita boleh nampak ikan jalan mengalir. Memang airnya bersih, nampak karang-karang di dalam lautan, nampak ikan-ikan yang berwarna-warni berenang. Bilik tu satu malam 25,000. 25,000. Jenuh kita kerja berapa tahun tu nak boleh bayar satu malam, kan? Tandas, dia adalah tandas semua, tapi macam itulah dia punya bilik tu. Semua orang kaya bercita-cita nak dapatkan bilik tu tuan-tuan. Semua orang ada duit mesti akan pergi ke situ, lepas tu post kat gambar, post dekat medsos, kami pernah berada bilik ni. Saya bila tengok, saya tertanya satu benda, kenapalah kalau orang kaya berlumba-lumba nak ada pengalaman tidur di bilik tu, kenapa tak ada siapa pun ingin mendapatkan satu bilik yang istimewa dalam syurga Allah, yang pasti dan confirm lebih bagus beribu-ribu kali ganda daripada bilik yang diidam-idamkan oleh orang kaya. Yang ni orang tak beridam sangat. Pasal apa? Tak nampak lagi Ustaz. Itulah syurga. Allah uji kita. Allah nak tengok kita yakin ke tak. Yang ni kita punya berlumba, ya Allah, sampai orang komen lah, kalau saya lah Allah bagi kaya, andai aku kaya. Dia kata bilik tu lah dia nak pergi.
Padahal dia lupa ada bilik yang lebih bagus Allah sediakan. Tapi dia syarat dia kena iringkan puasa tu dengan 3 amalan. Pertama Nabi sebut apa? Liman atabal kalam. Yang pertama, orang yang memperbaguskan perkataan ucapannya. Jadi bulan Ramadan ni nak masuk bilik tu, kita kena banyak mengucapkan perkataan yang paling Allah redha. Agak-agak apa perkataan yang paling Allah redha? Quran. Sebab tu Allah sediakan package ni memang nak bagi kita masuk bilik tu lah tu. Cuma sekarang ni kita kena carilah down payment dulu nak bayar. Nak bayar booking tu. Pertama, jadikanlah dalam sepanjang kita berpuasa, jangan tinggalkan baca Quran. Dan seafdal-afdalnya yang banyak orang rugi. Ada orang dia bulan puasa dia baca Quran, tapi sayangnya dia tak tadarus. Dia meninggalkan sunnah Nabi di bulan puasa. Apa dia? Tadarus. Dia baca Quran sendiri. Dengan tadarus tak sama. Baca Quran sendiri ni kita baca sendirilah. Tapi kalau tadarus, kita kena ada kelompok. Sebab tu Nabi SAW kalau nak baca Quran sendiri bulan puasa, boleh tak? Boleh. Sebab Nabi hafal Quran. Nabi Al-Hafiz, kita Al-Habis. Nabi boleh baca sendiri, tapi Nabi tak baca sendiri. Nabi SAW bertadarus dengan Jibril. Nak bagi tahu, kalau baca Quran sendiri okey, tapi kalau ikuti tadarus itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Sebab bila kita baca, orang dengar, pahala orang dengar bacaan Quran kita dapat juga. Bila orang tu pula baca, kita dengar, pahala kita dengar Quran pun dapat lagi. Bayangkan kalau 5 grup. Kadang-kadang bukan apa, malulah Ustaz. Allah tuan-tuan, kita beragama ni tak payah malu lah. Patutnya malu, tak malu belajar tak apa, jangan malu tak reti. Malu dalam kejahilan itu kena malu. Tapi malu dalam proses belajar no problem. Mana ada orang lahir-lahir pandai dah baca Quran? Tak ada. Semua dah mengalami proses pembelajaran. So jangan malu. Buang kemaluan pula. Buang sifat malu yang tidak baik itu tadi. Buang sifat malu. Sebab sifat malu ni ada 2. Satu malu yang baik, satu malu yang tidak baik. Malu dalam kebaikan ni tak baik, ni sifat mazmumah. Tapi malu untuk mengejar kebaikan, ini malu yang mahmudah. Okey, satu. Nombor 2 apa dia? Selain daripada baca Quran tu, zikir. Apa-apa zikir lah, selawat pada Nabi SAW, seabdal-abdal zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi juga suruh kita baca la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Kita dapat pahala merdekakan 10 orang hamba, sedangkan merdekakan 1 orang hamba pun Allah merdekakan kita daripada api neraka. Nombor 2 boleh tuan-tuan? Nombor 2, selepas daripada memperelokkan perkataan, zikir, baca Quran, nasihat yang baik kita bagi ke orang, ajak orang buat baik dan sebagainya. Nombor 2 adalah sedekah. Nabi sebut apa? Liman at'amat ta'am. Orang yang memberi makan pada orang lain. Tak semesti bagi makan, bagi pakaian, bagi khidmat, bagi idea fikiran, bagi tenaga, bagi duit, tolong memudahkan urusan. Sedekah, kebajikan, ikut mana yang kita mampu. Ya, kalau tak mampu nak tajuk berbuka puasa, tolonglah dapur tu, tolong basuh, tolong sediakan, itu pun dapat pahala. Kerana kita ada saham menolong orang untuk menyediakan juadah berbuka. Adalah saham kat situ daripada tak ada langsung. Jadi kita gabungkan pada ibadat puasa itu dengan ibadat sedekah.
Suatu ulama kata dalam Ramadan ni jangan tinggalkan 3 sedekah. Satu, sedekah subuh. Awal pagi tu kita masuk duit. Sekarang ni dah pakai QR code. Pakai QR code pun lagi senang. Orang pun tak nampak kita sedekah berapa banyak, lebih ikhlas. Tapi jangan scan-scan saja, tak ada duit. Nampak orang nampak rajin-rajin ni scan, tapi duit tak masuk-masuk. Rupanya berlakon ambil gambar je. Ya. Baik. Tapi kalau nak dapat pahala lebih, dia ambil gambar, dia scan, transfer lah. Ambil gambar, share, barcode tu pada orang lain untuk orang sedekah. Apa boleh juga. Nombor 2, jangan tinggal sedekah dalam sepanjang hari berpuasa. Tuan-tuan tahu kenapa Allah syariatkan zakat fitrah? Dalam hadis Nabi sebut, antaranya sadaqatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafath. Zakat fitrah tu Allah syariatkan untuk menampung kekurangan puasa orang yang berpuasa. Sebab itu jangan tinggal sedekah siang hari puasa, sedekah. Tak kisahlah waktu duha ke, zuhur ke, lepas asar ke, tak kisah. Asalkan masa berpuasa. Last kali, sedekah waktu malam. Sedekah pada malam hari Ramadan. Sebab kita nak istiqamahkan setiap malam-malam tu sampailah di 10 malam akhir. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita dapat pahala bersedekah lebih baik daripada 84 tahun. 3 sedekah ni jangan tinggal. Itu yang sedekah kita bagi duit lah. Kalau nak bagi makan, nak bagi apa tu, itu tambahan. Tajuk orang puasa dan sebagainya. Baik, saya rasa sekadar itulah. Nanti lagi baki tu kita sambung minggu hadapan untuk sambungan episod tazkirah Ramadan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah macam gazon. Kita tangguh tasbih kafarah dan surah.